Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Siris Utama, anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. SOP Aidilfitri masih diperhalusi. Juga, kompaun perlu ikut garis panduan. Kerajaan menafikan dakwaan akan menguatkuasakan larangan rentas daerah bagi suatu tempoh sebelum dan selepas Aidilfitri yang dijangka disambut 13 Mei ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia berikutan prosedur operasi standard SOP bagi sambutan Aidilfitri masih belum diumumkan kepada orang ramai. Ia sebaliknya sedang diperhalusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara. Fake. Tak betul. Ya. Saya tak pernah umumkan SOP Aidilfitri. Belum lagi. Saya dah kata saya akan umumkan SOP Aidilfitri iaitu sambutan sewaktu Aidilfitri. Akan diumumkan. Iaitu tentang takbir, tentang solat Aidilfitri, mengunjung sewaktu Aidilfitri, berziarah tanah perkuburan, akan diumumkan. Ya, akan diumumkan. Dan tentang rentas daerah tidak dibenarkan. Itu tidak benar sama sekali. Datuk Seri Ismail mengulas dakwaan larangan yang akan dikuatkuasakan bagi tempoh 5 hari sebelum dan selepas Aidilfitri petang tadi. Sementara itu, kompaun bernilai RM50,000 dikenakan kepada peniaga burger yang tular di media sosial sebagai keterlaluan. Selain menjelaskan perihal itu bukan di bawah bidang kuasanya. Sebaliknya, ia di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM, manakala rayuan pula tertakluk kepada Kementerian Kesihatan KKM. Kes berkenaan juga kini dalam siasatan KKM. Mengenai kebenaran bekerja dari rumah BDR pula, ia akan dibincangkan bersama pihak berkaitan khusus bagi membantu mengurangkan beban pasangan yang perlu bekerja tetapi anak mereka terpaksa berada di rumah ekoran arahan penutupan beberapa sekolah. Dalam perkembangan sama, pegawai penguatkuasa diingatkan supaya mengikut garis panduan ditetapkan kerajaan ketika mengeluarkan sebarang kompaun mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Ia susulan kejadian tular seorang penjual burger dikenakan kompaun RM50,000 semalam yang mencetuskan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan sudah menggubal garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun mengikut Akta 342 sebagai panduan kepada penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Tambahannya, perbuatan seseorang pemegang lesen dan pemilik premis yang gagal mematuhi waktu operasi adalah kesalahan kategori 3 yang boleh dikenakan kompaun maksimum hanya RM10,000. Ia bagaimanapun semata-mata bertujuan sebagai pencegahan dan pengajaran kepada pelaku agar semua individu mahupun peniaga lebih bertanggungjawab dalam memerangi pandemik COVID-19 yang dilihat masih berada di peringkat kritikal. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah melumpuhkan cubaan seludup 500 kg daun ketum dalam rondaan Op Aman. Rampasan adalah hasil maklumat dan risikan Maritim Malaysia
apabila mengesan sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran bergerak menuju keluar dari Muara Kuala Kedah dalam keadaan mencurigakan. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Nur Azrianti Ishak, kejadian berlaku sekitar jam 2.55 pagi dan sebaik suspek menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek bertindak nekat terjun ke laut dan berenang melarikan diri ke kawasan paya bakau berhampiran dan berjaya meloloskan diri. Tambahnya, hasil pemeriksaan lanjut di bot tersebut mendapati beberapa bungkusan plastik hitam yang disyaki berisi daun ketum. Kesemua daun ketum dipercayai cuba diseludup keluar ke negara jiran. Dalam pada itu, harga pasaran semasa daun ketum di Thailand mencecah sehingga RM180 sekilogram berbanding pasaran tempatan hanya RM40 sahaja. Hasil rampasan termasuk bot fiber dan enjin dianggarkan bernilai RM140,000 diserah ke Jetty Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Bukit Aman pagi tadi bagi memberi keterangan berhubung klip audio yang tular baru-baru ini. Audio dua individu dalam klip tersebut dikatakan milik beliau dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Anwar tiba di Bukit Aman sekitar jam 9.58 pagi ditemani peguamnya Tankara N. Nair. Media sebelum ini melaporkan rakaman audio perbualan dua individu yang mirip suara Ahmad Zahid dan Anwar yang tular sejak awal bulan ini akan disiasat jika pihak berkuasa menerima laporan. Melalui audio berdurasi 4 minit 17 saat itu, turut kedengaran suara mirip Anwar memuji ucapan Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO PAU menerusi panggilan telefon. Menerusi rakaman sama, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson dikatakan mengakui sudah tidak mengikuti PAU secara dekat selama 22 tahun. Lagi kematian akibat dihempap pokok. Kali ini, kemalangan berlaku di Georgetown melibatkan pekerja membaik pulih kenderaan yang disahkan maut di tempat kejadian. Mangsa Yong Ji Hui 53 dari Taman Sri Angsana Bayang Lepas disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak, Azlan Hassan, kejadian menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas sehingga menyebabkan pihaknya menghadapi kesukaran untuk ke tempat kejadian walaupun ia terletak hanya kurang 2 km dari balai bomba berkenaan. Pokok dengan ukur lilik kira-kira 2 meter itu tumbang merentangi jalan raya dan menghempap kereta jenis Protonwira. Mangsa ditemukan tersepit di tempat duduk pemandu. Bomba mengambil masa selama 2 jam bagi kerja memotong pokok untuk mengeluarkan mayat mangsa. Mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang HPP untuk dibedah siasat. Baik, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Status hilang kru Nanggala 402 diubah kepada tenggelam. Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Bertemu kembali. Pertama Digital Berhad menyatakan minat untuk memohon lesen bank digital. Untuk itu, syarikat berkenaan sedang dalam perbincangan usaha sama awal untuk mendapatkannya daripada Bank Negara Malaysia BNM.
Menurut pengarah strateginya, Saifi Akhtar, syarikat itu terdorong malah seiring dengan penekanan kepada rangkuman kewangan dalam rangka kerja. Pihaknya berhasrat untuk menyampaikan produk kewangan beretika kepada rakyat Malaysia terpinggir. Pertama Digital adalah syarikat pemegangan dapat Vista M. Sdn Bhd, syarikat Malaysia yang mengkhusus kepada pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Ia menyediakan penyelesaian di aplikasi web dan mudah alih, pembayaran dan permesejan mudah alih, aplikasi pemprograman antara muka API, pemerkasaan, perniagaan dan perkhidmatan digital khusus lain. Petroleum Nasional Berhad Petronas melalui anak syarikatnya Petronas LNG Limited PLL bakal memulakan ekspor gas asli cecair LNG ke China dengan menggunakan tangki ISO dari kemudahan pengisiannya di Pengerang Johor. Penghantaran tangki ISO LNG pertama telah dihantar ke Shanghai dari Pelabuhan Pasir Gudang 23 April lalu. Ia berikutan kontrak yang ditandatangani antara Petronas dan Tiger Gas Hong Kong Limited, iaitu sebuah syarikat bersekutu Tiger Clean Energy Limited TCEL. Naib Presiden Pemasaran dan Perdagangan LNG Petronas, Syamsairi M. Ibrahim berkata, ekspor tangki LNG ISO yang pertama itu adalah penyelesaian inovatif yang membolehkan LNG menjangkau pelanggan di luar grid hingga ke antarabangsa. Terdahulu, Petronas dan TCEL telah menandatangani perjanjian jual beli jangka panjang pada tahun 2020. Sebahagian daripada perjanjian tersebut, LNG Petronas sudah diedarkan ke China menggunakan tangki ISO TCEL di mana penghantaran pertama berlangsung pada 25 Mac lalu. Menginjak 10 malam terakhir Ramadan di Mekah, kira-kira 1.5 juta jemaah sudah mengunjungi Masjidil Haram dalam tempoh 10 hari pertama. Pihak berkuasa melaksanakan kawalan ketat termasuk penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka bagi memastikan pengunjung mematuhi protokol yang ditetapkan. Peraturan itu bagi memastikan keselesaan jemaah termasuk kawasan sekeliling Kaabah yang diperuntukkan untuk jemaah umrah serta bahagian khas bagi golongan dewasa dan golongan kelainan upaya. Presiden bagi hal ehwal dua masjid suci turut menyediakan payung kepada setiap pengunjung di masjid itu ekoran cuaca panas ketika ini. Suhu di Mekah dan Madinah minggu ini dijangka mencecah 38 darjah Celsius. Arab Saudi sebelum ini membenarkan 100,000 jemaah menunaikan solat di Masjidil Haram, manakala 50,000 jemaah dibenarkan mengerjakan umrah sebagai pelan meningkatkan kapasiti operasi di masjid itu. Peningkatan mendadak kes jangkitan dan kematian COVID-19 di India membimbangkan. Ia termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di mana keadaan itu dilihat sebagai lebih daripada menyayat hati. Ketika ini, segala usaha di seluruh dunia diselaras bagi membantu negara itu. WHO akan membekalkan peralatan kritikal dan bekalan perubatan. Setakat ini, ribuan mesin oksigen, peralatan hospital mudah alih dan bekalan makmal sudah dihantar ke negara malang berkenaan. Krisis COVID-19 di India semakin kritikal dengan hospital tidak dapat menampung pesakit manakala pusat pembakaran mayat beroperasi tanpa henti. Dalam pada itu, keluarga pesakit menggunakan media sosial merayu meminta bekalan oksigen dan katil kosong di hospital. New Delhi pula bertindak melanjutkan lagi perintah berkurung selama seminggu. Negara dengan 1.3 bilion penduduk itu kini menjadi tumpuk panas terbaru wabak yang sudah menjangkiti lebih 148 juta mangsa dan mengorbankan lebih 3.1 juta nyawa di seluruh dunia. Amerika Syarikat dan Britain menghantar ventilator dan bahan vaksin kepada India, manakala beberapa negara lain turut melakukan tindakan sama. Sejak kebelakangan ini, India menjadi penyumbang utama kepada peningkatan statistik COVID-19 global dengan lebih 195,000 kematian selain 352,991 jangkitan baru semalam yang tertinggi sejak permulaan pandemik. Dalam pada itu, Perancis akan menghantar beberapa unit penjana oksigen sebagai bantuan perubatan untuk membantu India dalam memerangi lonjakan gelombang kedua COVID-19.
Operasi solidariti khas dilakukan sebagai tindak balas terhadap keperluan yang dinyatakan pihak berkuasa India dan atas permintaan Presiden Emmanuel Macron. Bantuan itu juga sebahagian daripada mekanisme Perlindungan Awam Kesatuan Eropah UCPM yang diaktifkan oleh Suruhanjaya Eropah untuk pengurusan krisis pada 25 April lalu dan diberi semasa India dilapor menghadapi krisis oksigen yang mendesak di kemudahan kesihatan. 8 unit penjana oksigen perubatan masing-masing dengan kapasiti untuk membekalkan oksigen secara berterusan ke 250 katil akan diangkut pada hujung minggu ini. Ia akan dipasang secara kekal dan mampu menghasilkan oksigen perubatan menggunakan udara biasa dan boleh digunakan selama 10 tahun. Di Baghdad, lebih 80 orang maut selepas sebuah hospital untuk pesakit COVID-19 dijilat api. Ia sekaligus mencetuskan kemarahan orang ramai sehingga mendesak penggantungan pegawai tinggi yang memantau perkhidmatan kesihatan Iraq. Kebakaran berlaku di Hospital Ibn Al-Khatib selepas silinder oksigen yang disimpan secara salah meletup. Sebahagian besar mangsa menggunakan alat pernafasan terbakar dan lemas akibat kejadian itu. Menurut Kementerian Kesihatan Iraq, setakat ini 90 orang disahkan terbunuh dan 110 cedera. Lebih malang lagi, 28 daripada mangsa kebakaran ialah pesakit yang perlu dicabut ventilator untuk menyelamatkan diri. Api tercetus di beberapa tingkat pada tengah malam dan ia mengambil masa hanya 3 minit untuk merebak ke keseluruhan hospital yang ketika itu orang ramai sedang melawat ahli keluarga mereka. Kesedihan menyelubugi bandar itu apabila proses pengemubian berlangsung sepanjang hari. Pasukan mencari dan menyelamat berdepan kesukaran dan risiko tinggi untuk mengeluarkan kapal selam Kri Nanggala 402 kerana ia berada di kedalaman 850 meter. Ketua Angkatan Laut KESAL, Laksmana Yudo Margono berkata, pihaknya sedaya upaya mencari kapal selam berkenaan dan menyelamatkan kru. Pun begitu, status kapal selam malang ini diubah daripada kapal selam hilang submiss kepada kapal selam tenggelam subsunk. Pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3. Singapura mempunyai kapal yang berupaya mencapai kedalaman antara 900 hingga 1000 meter. Justru pihaknya akan memastikan ia ada bersama Kri Rigel. Aset dari Australia pula akan disediakan untuk mengesan pergerakan di dasar laut. Ketika ini, pasukan menyelamat sedang bersiap sedia untuk usaha mengeluarkan kru yang berkemungkinan selamat. Mereka akan dibawa ke Surabaya atau Banyuwangi. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan. Gaya hidup yang aktif amat penting untuk menjaga kesihatan seseorang. Dan sejak kebelakangan ini pun makin ramai yang bersetuju dengan Bella untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif. Hasil tinjauan National Health and Mobility Survey dari Institut Kesihatan Umum atau dengan mudah NHMS menunjukkan hanya 25.1% orang dewasa tidak aktif secara fizikal pada tahun 2019. Pengurangan berbanding dari tahun 2011 sebanyak 35.7% dan pada tahun 2015 sebanyak 33.5%. Makin lama, makin ramai yang aktif. Tapi apa kata kita cuba untuk kurangkan bilangan yang kurang aktif tu? Lagi bagus kan kalau macam tu? Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun.
Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Woi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz. Kita akan bawakan kepada anda laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada saya berjaya membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik, untuk maklumat para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua, hujan berserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada, dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, ianya amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan rekreasi laut kerana laju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan laju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan laju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor, yang mana hujan berserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini, kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi pada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti dan esok. Pada esok pagi insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi ke semua negeri. Dan tetapi menjelang ke petang hujan berserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal yang mana ingin pulang ke rumah esok daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya, dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersiar langsung daripada Cyberjaya, dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Beralih ke perkembangan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia 2021 AFC 2021. Saingan peringkat kumpulan bagi zon ASEAN yang melibatkan pasukan Kedah dan Terengganu bakal ditunda. Ia diumum selepas jadual baharu pertandingan disahkan kelab utama benua dalam play-off Liga Juara-Juara AFC Timur ditunda ke 22 Jun nanti. National FC from Singapore. It played in Menurut AFC, perlawanan yang sepatutnya berlangsung 22 hingga 28 Jun ini terpaksa dipindah ke 29 Jun hingga 5 Julai bagi saingan kumpulan H, manakala kumpulan I pula bermula 30 Jun hingga 6 Julai. Bagaimanapun, perkara lain berkaitan saingan itu tidak berubah di mana perlawanan bagi kumpulan H dan I dijadual berlangsung di Singapura. Pun begitu, baki perlawanan kumpulan G akan dimaklumkan kemudian. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.